Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua G-Wallet believers ataupun bagi yang baru nak mengenal G-Wallet, yang baru nak buat berbagai persoalan. G-Wallet ni safe ke tak safe? G-Wallet ni apa dah ni? Apa yang new feature yang G-Wallet ada? Kenapa kami perlu beralih kepada G-Wallet? Tak apa. So hari ni kita nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana you nak operate G-Wallet you di dalam Stellar Blockchain secara offline. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh create new account secara offline. Kita nak buktikan secret key itu hanya ada dalam device you. Bagaimana kita punya wallet secara decentralized, kita punya private wallet, ciri-ciri private wallet yang sebetulnya adalah decentralized. Itulah baru namanya private wallet. Dan setiap urusan kita di gwallet.tech menggunakan private wallet. So setiap benda dalam G-Wallet pula, apa benda segala yang berlaku, semuanya direkodkan di dalam public ledger Stellar. Okay? Jangan bagi orang yang baru, what is Stellar? What the hell is Stellar kan? So tak apa. Pelan-pelan cuba tengok berulang kali, semoga bermanfaat. Okay? So tadi saya dah pergi ke browser saya guna Firefox malam ni. Okay, so saya type lah alamat G-Wallet. Okay, bagi orang yang dah ada G-Wallet lebih mudah. Okay, lebih mudah. You terus type gwallet.tech. Okay. Sekarang ini masih punya internet. You dah sampai sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ikutlah apa yang saya buat ni untuk kita sendiri merasai. Okay, untuk kita sendiri merasai. Okay, nampak? Saya dah offkan line internet saya. Semuanya berada dalam airplane mode sekarang ataupun flight mode. Okay. Dah nampak apa? Tak ada internet, tak ada gunanya hidup. Orang cakap lah. Tapi daripada G-Wallet, kita putuskan sekejap talian internet tu untuk keselamatan maksimum you all. Orang lama pun kita tak bagi tahu lagi benda ni. Malam ni kita nak bagi tahu. Macam mana sebenarnya you boleh create account secara offline. Dan saya sendiri pun, setiap kali saya create new wallet, saya akan duduk dalam secara offline. Okay. So, ini pembuktian ya. Orang duk cakap, G-Wallet ni private wallet, decentralized, gebang lebih apa. Tak apa. Kita belajar malam ni. Okay, kalau kita tak pernah tahu, kita ambil tahu. Kalau kita dah tahu, kita tanamkan minat kita untuk lebih tahu. Kalau memang tak nak ambil tahu, tak apa. Tengok dulu. Okay. So, ini sudah secara offline ya. Okay. So, bila dah sampai sini, baru kita pergi pada offline dan saya tekan login. Masuklah password kita sebelum ni. Okay, nampak kita tidak bergantung kepada mana-mana server pun. Kita boleh tengok dalam wallet kita. Okay, so ini saya punya account demo yang memang saya dah buat kat sini. Nama dia Angela. Kenapa pilih nama Angela itu rahsia saya lah. Okay, tuan-tuan. So, tuan-tuan dan puan-puan sampai sini, dah, kenapa ni your balance is not enough? Kalau ada pernah tengok video kita yang sebelum ni, memanglah sebab sistem blockchain dia akan baca public address. Ini public address yang bermula daripada G ni, ini adalah public address. Sistem blockchain bila dia baca public address kita ni, barulah keluar value apa yang ada dalam wallet kita. Okay, kalau sistem blockchain tidak membaca, sebab sekarang ni kita offline, macam mana kita nak keluar value? So, blockchain hanya membaca kita punya blockchain identity, iaitu kita punya wallet address. Itulah kita punya blockchain identity kita di dalam blockchain. So, bermula pada G, ini kita boleh bagi orang, siapa kita nak pun. Tapi kalau kita bagi ke orang boleh tahu duit kita ada berapa dalam. Digital asset kita ada berapa dalam. Okay, yang secret key S tu jangan bagi ke orang. Yang bermula pada huruf S. Okay. So, sekarang ni kita nak tunjuk bukti bahawa secret key ni memang disimpan dalam device. Tak disimpan secara online pun. Okay, tak disimpan secara online pun. So, sekarang ni saya pergi kepada profile. Saya klik kepada wallet security. Saya view secret key. Ni secara offline ya.
saya punya device ni tak disambungkan pada mana-mana talian internet ya. So boleh cuba lepas ni. Okay, confirm. Nampak? Dia keluar terus secret key. Ini secara offline. Saya nak ulang balik. Ulang banyak kali. Tanpa sebarang sambungan kepada talian internet. Jadi secret key kita, secret key tuan-tuan dan puan-puan, semua disimpan dalam handphone dan juga device tuan-tuan. Kalau laptop lah. Nampak tak? The beauty of decentralized exchange. Apa orang nak cakap lah. Orang nak cakap, alah ini exchange baru, wallet baru. No, you must remember, if it is decentralized, if it is private wallet, it connects directly kepada the public ledger. So whatever happen dalam transaksi dalam G-Wallet ni, semua direkodkan dalam public ledger. Kenapa kita nak susah-susah buat centralized? Ada server, kena bayar server sebagainya. Okay, but definitely this is something new to most of us. Kita kena berlapang dada, terima ilmu baru. Bukan kita kata yang lama tu tidak bagus. Tetapi kalau kita ada satu option untuk lebih selamat, kenapa kita tidak memilihnya? Okay, so nampaknya we use secret key. Nampak secret key tu kita tu memang disimpan dalam device kita. Ini secara offline. Dah banyak kali dah saya ulang ni, secara offline. Tapi that is the purpose of this video. Alright. So sekarang ni kita pergi pada wallet kita balik. Okay, saya dah terang tadi kenapa dia tak keluar sini. Okay, sekarang ni katakanlah tuan-tuan dan puan-puan nak buat wallet baru. Dalam web version ni, tuan-tuan dan puan-puan nak ada 50 wallet pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak buat KYC, hanya satu, tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh guna 2 address untuk KYC. Satu untuk personal KYC, okay? Yang kedua untuk company KYC. Kalau ada 50 pun, 48 lagi tak boleh buat KYC dah. Okay? So pergi sini, ini saya tunjukkan paling selamat macam mana you nak create new wallet. Okay? Kalau sambung internet pun tak ada masalah. Dia still decentralized, but to be safer. Ini another stage of safety. Okay, tutup talian internet, masuk G-Wallet tu, pergi dekat sini, My Wallet ni, tekan, pergi create new wallet. Okay, pergi create new wallet, generate random wallet. So kita tekan. Nampak? Dia keluar secret key ni. Apa maksud secret key ni? Yang hak ni jangan duk bagi kat orang. Bagi kat orang, habis. Umpama kita bagi kunci rumah kita kat orang, habis. Memang habis. Kalau orang tu pulang, bila dia bagi tahu ini secret key you salah hantar, itu tak apalah. Kalau yang dan diam tu kira habis. Okay. So tuan-tuan tengok bermula kat depan ni SDJ 7 dan sebagainya. SDJ 7. Okay, so secret key ni dia ada public key dia. Okay, dia ada public key dia. Okay, so saya tunjuk kaedah secara offline. Okay, so sekarang ni kita pergi kat ingat SDJ7. Okay, kita pergi kat wallet balik. Okay, tadi kita terlupa nak save secret key tu apa semua. Kita pergi sini balik. Jangan bimbang. Pergi sini balik, create new wallet, generate balik. Nampak? Sekarang ni dia keluar secret key lain pula. Bermaksud secret key ni ada address dia yang lain. Nampak tak? Wallet kita ni secara offline, tuan-tuan dan puan-puan boleh create 50, 100 wallet sekali pun. Secara offline, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? So, tuan-tuan dah nampak Okay. Yang ini SB22, SB22. Okay, kita tekan balik. Create lagi lah new wallet lain. Okay, boleh. Silakan. Tekan ni boleh. Nampak? Secret key lain pula keluar. Bermaksud, bila secret key lain, public address dia pun lain. Okay, cuma di dalam decentralized, apabila sebab ini saya kata secret key, dia kena baca public identity kita di dalam blockchain menggunakan public address. Okey. Apabila buat secara offline, copy dahulu. Okey. Copy ni, kalau tak percaya dengan sistem kita, tekan ni Copy.
Ini secara offline lagi ya. Okay, tuan-tuan pergi simpan dekat Notes. Okay, pergi simpan dekat Notes. Simpan dekat Notes, paste sini dulu. Okay, paste sini dulu. Okay, tak apa. Lepas tu, pergi dekat wallet ni. Secara offline lagi ni ya. Okay. Beres. Kita dah save secret key tadi. Kita dekat Note dulu. Notepad dulu Okay. So, sekarang saya nak buka, nak aktifkan talian internet. Okay. Okay. Nak aktifkan talian internet. So, saya kena login balik lah. Dia barulah refresh sistem dia kan. Okay. Okay, nampak tak? Bila dah sambung internet, barulah keluar. Okay. Stellar Blockchain baca public address ni. Stellar Blockchain pun memberitahu di dalam kita punya account ni ada sekian-sekian. Kita dah add token apa dah sekian-sekian. Dan berapa baki semasa. So baki saya tak banyak lah. Berapa ringgit sangat lah. Ada RM29 je. Lepas lah makan KFC sekali. Okay. So ingat tak tadi, ini dah secara online Ini dah connected to internet already. So what we should do next is, kita dah simpan tadi dalam notepad kita punya secret key yang kita buat secara offline tadi kan. Okay. So kita ambil ni. Kita pergi sini. Okay, kita copy secret key ni. Okay. Lepas tu kita pergi sini, create new wallet. Tak payah ni dah, generate dah, sebab kita dah ada secret key dah. Kita pergi import a single wallet. Kita masukkan secret key yang kita copy daripada sini tadi. Okay, yang kita copy dari sini tadi. Kita masukkan secret key tu sini. Kita import. Saya nak pesan, walaupun berpuluh kali pun dengan tuan-tuan dan puan-puan, tolong save secret key tu yang copy tadi tu baik-baik. Hilang secret key tu tak ada apalah. Menangis bucu katil pun tak boleh buat apa lah. Okay. Segi secret key tadi, tengok balik. SAJFJ SA7FJ. Okay. SA7FJ. Okay. So betul. Go to wallet. Okay, wallet nak aktif. Jadi, secret key tu tadi, inilah address dia. Inilah identity blockchain kita. Yang satu lagi di dalam Stellar Blockchain. Okay, tapi you punya identity, iaitu public address you ini, tak aktif lagi. Sebab Stellar Blockchain, dia buat kegunaan SLM ni supaya dia ada kegunaan dia. Kenapa orang perlukan SLM? Sebab nak dapatkan public identity di dalam blockchain Stellar, you kena ada SLM. Okay, bukan kita suka buat. Itu memang dah attitude Stellar Blockchain macam tu. So, you kena ada 5 SLM. Minta dengan orang yang mengenalkan you dengan G-Wallet, beli dengan dia. Okay, so aktifkan you punya blockchain identity dalam Stellar dengan pump in 5 SLM. Okay, so uniknya kita, okay, you nak pergi wallet ni, ada banyak wallet. Okay, you pergi ni, nampak new wallet tadi ni, Angela. Di dalam sistem blockchain kita, blockchain Stellar ni, hanya guna satu address sahaja. Apabila dia telah berada dalam sistem Stellar, Stellar sama Stellar dalam G-Wallet, nak terima BTC, Dash ke ETH apa semua, hanya menggunakan satu address. Sekian, saya stop dulu kat sini. Okay, kita akan sambung balik dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Walaupun kami pun bukanlah orang yang serba tahu dalam bidang ini, tapi apa yang kami tahu, kami cuba share. InsyaAllah, mudahan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum dan bye.